Okey, boleh kita mulakan boleh semua? Kita mulakan. Boleh Cik, boleh. Boleh Okey, alright. Terima kasih. So next, kita kena buka software yang sama, iaitu kita akan pakai software Proteus. Okey. Dan kali ni sebab tadi kita pakai beberapa peranti, agak banyak sikit, so kita akan guna Arduino Mega pula. Macam mana kita nak guna configure apabila kita nak menggunakan Arduino Mega. Okey, kita klik sama je, kita klik new project. Okey, sama. Kita klik nama projek kita ni, kita letak dia nama sebagai integrate lah. Integrate LED 7 segment 7 SCG. Kata BTT. Contohlah contoh saya buat macam ni lah, integrate LED 7 segment BTT. Button lah maksudnya. Okay. And then dia punya location sama juga path ni kita kena set up. Ini penting dan nanti apabila kalau buat test amali nanti, location untuk awak simpan kat mana file awak tu, nak bagi folder tu kat saya senang. Okay, sama, pilih kat desktop, pilih DTK, okay, and then create new folder lah. Saya akan create new folder, saya namakan sebagai integrate lah, integrate LED 7 SCG PGT contohnya lah and then kita double click nak senang awak klik lagi folder, namakan folder tu Vita lah, senang. Vita Inter contoh and then double click location and then awak klik select folder. So panjang sikit lah dia punya location dia. Okay, so klik next, macam biasa klik next. Kita dah tahu location kita, klik next, pilih template A4, klik next. Kita tak payah pilih PCB layout, tak perlu. Kita klik next juga, next dan complete dia akan buka kita punya paparan seterusnya lah so kat sini dia tulisnya ni lah location dia memang sangat panjang lah, agak panjang, tu kan. Okay, tapi nama file kita adalah integrate LED 7 segment button lah. Okay, kemudian kita save lah Ctrl S. Alamak, silap pula. Okay, saya tersalah tekan button, so dia tertutup tertutup. Kita buka balik. Okay, buka balik. Kita buka tadi saya salah tekan. Kita save. Okay, so dah selesai. File save lah. Saya save project. Okay, alright. Okay, so saya harap semua dah basic ni dah mahir untuk part yang basic ni. Okay, so seterusnya adalah kita letak komponen kita. Okay, tekan button P, kita pakai Arduino Mega. Arduino kita pakai Mega 262560 ini yang biasa kita pakai lah, Arduino Mega ini. Okay, jenis ini Arduino Mega. Okay, kita double klik. Okay, kemudian kita ada button, kita ada resistor, kita ada 7 segment. Kita ambil sama lagi common cathode kita ambil sama cathode, kita ambil warna biru pula lah. Okay, alright, so kita ada 4 button and then kita ada LED lah satu lagi. Kita ambil LED, pilih LED aktif animated. Ambil lah warna apa nak ambil. Saya ambil warna green lah contohnya. Saya ambil green dengan red. Green yellow lah saya ambil. Tak kisahlah awak pakai macam mana pun. Okay, so saya ada 6 peranti kat belah kiri saya ni. Kat saya punya component mode kita ada 7 segment, common cathode warna biru, kita ada Arduino Mega, ada button, LED warna green, LED warna yellow dan juga resistor. Okay, ini kita akan pakai and then kita klik OK lah. Once dah select kita nak. And then kita pilih Arduino kita, Mega lah. Mega ni yang paling banyak lah Okay, besar sangat lah Arduino Mega kita ni. Kita rotate sikit.
Muat tak? Muat tak muat. Terlalu besar. Okay. Terlalu besar. Tapi tak ada masalah. Terlalu besar ke kecil pun tak ada masalah. Kita boleh pakai indirect. Kita akan pakai indirect skirt. Tak boleh juga. Kita kembalikan dia asal lah. Okay. Indirect. Kita pakai omega. Okay. Kemudian kita letak kita punya susunan yang elok lah. Bagi ada ruang sikit. Okay. Kemudian kita ambil segmen-segmen. Letak je. Segmen. Okay. Kemudian kita ambil perintang. Tadi kita pakai perintang. Perintang kita ada berapa tadi? 7. Letak 7 perintang. Okay. Kita ada 7. Tak ada masalah pun semua. Semua ni tak ada masalah. Kita letak je. Bukan 7 kita pakai banyak perintang sebenarnya. Bahkan kita ada segmen-segmen. Kita pakai 9 segmen-segmen. So saya akan kita akan pakai banyak Okay, copy block. Lima, 7. Okay. 7 ni adalah untuk hanya untuk segmen-segmen saja. Kemudian kita kena pakai lagi 9 lah. 9 tu untuk LED. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, memang banyak lah banyak. Okay. Alright. Tadi saya kata Cik. Ya. Cik, kenapa macam resistor saya tak boleh nak pakai? Dia cakap there are too many result. Too many result. Apa awak buat macam mana? Resistor Sebab ni macam ya. Awak klik macam biasa je. Resistor yang ini yang dekat kiri ni. Okay. Yang awak dah letak dalam component mode. Resistor ni klik je. Dan awak klik je lah. Bukan, kan nak ambil resistor tu kan kena tekan P dulu cik kan? Ya, betul. Okay, lepas tu kan saya dah tekan lah. Lepas tu dia tak boleh. Resistor tu dia punya nama keluar. Dia punya device dia tak boleh nak keluar. Dia cakap tu lah, there are too many result for the current search criteria. Define user using keyword into the description file or select a category. Okay, awak tutup balik je. Awak buka balik. Tekan P. Tutup balik. And then tutup balik bahagian tu. Awak tekan OK je. Atau awak klik balik dekat tekan P balik. Keyword ni awak type resistor betul-betul. Dia ada keluar sama tak macam saya punya ni. Yang saya paparkan pada skrin saya ni. Sekejap. Sama juga cik, tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Tak yang masa yang kedua tadi boleh. Dia keluar macam mana? Dia tak keluar macam ni? Pick device tak keluar macam ni? Tak keluar yang tu. Too many device So device kat sini berapa awak letak? Yang dekat P tu lah. Dekat component mode. Component mode ada 1, 2, 3, 4, 5 je lah. 5 resistor je sahaja tak ada? Apa dia cik? Yang tak ada resistor sahaja ke? Resistor je tak ada. Okay. Tak apa, awak cuba kemudian tak apa. Okay. Kita nanti bila kalau tak ada kita boleh saya tunjukkan dulu indirect dululah. Kaedah indirect dulu. So nanti awak pada masa sama awak standby je ruang untuk letak resistor tu. Nanti awak letak kemudian. Okay. Alright. So kita sambung balik. Okay. So sekarang tadi kita letak komponen, kita sambung je lah. Sambung satu-satu. Memang slow ni lah kita akan buat dengan tenang-tenang. Cik, yang rentang 1 hingga 14 tu semua 220 kan? Betul.
Semua 220 saja. Sebab kita punya peranti ni dia hanya tak boleh lebih 220 volt, 220 ohm lah. Kalau lebih nanti dia tak detect lah. Dia tak detect sebab nilai rintangan terlalu tinggi, dia tak function. Ni sambung. Dia sambung ni semua. Okey. Kemudian saya kata tadi indirect sebab kita tak nak sambung wire direct sini. Kita boleh pakai indirect lah. Awak boleh pilih dekat terminal mode. Pilih kat terminal mode ni. Okey. Terminal mode, pilih ground dulu. Okey, ground untuk segmen. Okey. Kemudian dekat sini kita pilih sebagai input. Input sebab apa input? Sebab kita nak ada signal lain yang akan bagi syarat kat dia. So dia akan keluarkan signal masuk ke kita punya peranti ni lah. Okay. Alright. So saya sambung lah. Sambung je. Kita buat tenang-tenang je. Pilihan ni agak complicated sikit. Okay. Saya saja nak pakai complicated. Nak bagi awak nampak lah. Selain daripada kita pakai direct wire, kita boleh pakai indirect lah. Kemudian kita double klik, labelkan lah. A, B, C, D, E, F, G. Okay. So kita ada sampai G, segmen. Okay. Kemudian dekat kita punya device yang ini, okay, kita pakai output lah. Output. Sebab dia akan menghantar maklumat ni keluar, masuk ke kita punya peranti lah. 3, 4, 7. Okay. Sambung je. Ada label sama, label kena sama lah. A, huruf kecil semua huruf kecil. B, C, D, E, F dan G lah. Okay. So kita dah ada ni. So kita pakai mega. Mega ni banyak pin dah. Nampak pin dia banyak. Okay, banyak dia punya keluaran yang kita boleh pasang. Okay, satu selesai segmen. Okay, kemudian kita nak pakai kita boleh lagi sekali kita pakai ini untuk contohnya pin ini kita pakai untuk 22 sampai 29, 28 ni adalah untuk segmen. Okay, kemudian awak nak pakai satu lagi peranti untuk LED, ada 9 LED kita boleh letak lagi. Kita mungkin nak start daripada 30 sampai 39 lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Sambung je. Ni 30 sampai 38 so ada 9. Okey. Labelkan LED 1. LED 1. LED 2. LED 3. LED 4. Oh, type lah semua sampai 9 lah.
kita pakai 9 LED. Memang nak bagi banyak sikit. Okey. Okey, dari 1 sampai LED 9 lah kita ada. Kemudian yang ini kat perintang ni pun sama. Kita sambung lagi apa? Ini adalah output, yang dekat kita punya LED perintang ni adalah input. Kita letak lagi. Cik, dekat Arduino tu LED yang semua. Ya, ini semua LED. LED dan juga A, B, C sampai G ni lah. Oh, LED. LED sampai 9. Ini kita panggil indirect. Ini saya buat indirect sebab kalau tak wire akan bersepah-sepah kan. So kita tak nak buat macam tu. So kita nak buat nampak lebih teratur sikit lah. Ini contoh kita buat integration. Okey. Sama juga label, nama dia kena sama. Kalau pakai huruf kecil, semua kena huruf kecil juga. Tak boleh pakai huruf yang berbeza-beza lah. Sebab ini adalah sebab kita punya setup kena sama. Tapi memang leceh sikit. Walaupun leceh tapi dia ada tujuannya lah. Nak bagi awak nampak lah. Okay, kita label lah. Ini LED 1. LED 1 awak type semua sampai LED 9. Kena sama. Ini contoh lah, ini contoh kalau saya nak bagi test nantilah. Test saya bagi nanti, saya akan buat coding yang banyak. Dan juga awak kena tahu macam mana nak gunakan software lah. Ujian tu pertama tu adalah nak memahirkan awak untuk mahir menggunakan perisian ni. Test amali nanti, insyaAllah. Okay, so LED 1, 9 kita dah labelkan dan kemudian kita letaklah kita punya LED. Pergi balik kepada component mode. Kita letaklah peranti kita. LED 1 buat counterclockwise. Okay, LED 1. Okay, green. LED 2, yellow. Saya akan buat selang-seli lah saya punya. Okay. Saya akan buat cuma saya akan padamkan label saja. Label saya hidden. Okay. Saya just nak nampakkan dia punya okay, kita hidden. Okay, alright. So kita ada 2. Kita copy je. Copy block. 4. 6. 8. Oh, 8 tak muat tak muat. Kita letak satu lagi kat atas lah. Cukup lah. Green, yellow. Kita ejah lah. Kita ejah bagi muat. Okay. Sekejap, saya punya mouse ni, Allah. Okay. Alright. So, dah selesai. Kita sambung lah. Kita sambung. Sambung je. Macam biasa.
Macam ni tak muat kan. Tanjak sikit. Ya. Okey. Okey, selesai. Okey, dan satu lagi kita kena ada satu lagi terminal mode untuk letak ground lah. Untuk LED kita ni. Okey, sekejap eh. Saya ada on call sekejap. Hello. Okey, minta maaf ada on call. Okey. So, kita dah selesai dah untuk bab data LED dan juga data segmen-segmen kita dah pasang. Kita dah ada LED segmen-segmen dah settle. Okey, kemudian kita kena ada, tadi saya kata kita nak pakai serial monitor. Kita boleh pakai serial monitor dan juga kita nak pakai push button. Okay, kita adjust sikit lah, tarik sikit. Tak ada masalah pun, kita adjust, tarik sikit. Nak nampak dia punya apa? Ruang kena ada ruang sikit untuk kita letak komponen. Ya Allah. Okay. Kita adjust.
Okay, saya dah adjust sikit, cantik sikit. And then tadi saya kata kita punya terminal mode kita boleh pakai dekat virtual terminal ni, kita boleh pakai dekat sini. Okay. Kita ambil dekat kita punya instrument mode, kita rotate je lah. Rotate mirror kan je. Okay. Kita boleh pakai mirror kan. Kalau tak muat lagi ni, adjust je. Ruang ada, kita boleh adjust ruang tu bagi memastikan semua ruang ni kita boleh pakai lah. Ini ada litar paling penuh lah kita buat hari ni. Okay. Sambung tadi saya kata RX akan masuk kepada TX. Yang ini awak boleh ambil mana-mana yang mana. Okay. Kita ambil TX1 lah, dekat 01 lah. RX ni saya ambil dekat sebelah sini. Okay, tapi bila tengok macam ni ruang dia tak muat, kita mirrorkan lagi sekali. Mirror Y pula. Okay. So TX kita boleh masuk lah. TX akan masuk ke RX. Nampak TX pergi ke RX, pergi ke TX, transmit ke receive, and then receive transmit ke receive. Dia terbalik lah. Okay. Dan kemudian satu lagi kita nak pakai push button. Kembali semula kepada component mode. Kita ambil resistor. Resistor. Ini kita boleh pakai untuk push button up dengan down lah. Kita boleh pakai mana-mana kita nak pakai. Okay. Dalam kes ni saya pakai sini lah. Saya letak kat sini. Okay. Saya rotate kan. Saya rotate. Okay, saya letak button. Rotate lagi. Button. Okay. Dan kita letak power dan juga power dan juga ground lah. Okay, ruang dia tak muat. So, kita adjust sikit. Double klik label positif 5 volt. Jangan lupa. Ground. Okay. Okay, kita adjust lah. Okay, kita adjust. Dan kita ada kat sini output Sini pula kita tak output. Maksudnya output ni dia akan keluar pada button ni, akan masuk kepada kita punya device lah. Okay. Alright. Boleh kita adjust sikit. Okay. And then kita copy lah. Copy, blok copy. Right click, blok copy. Kita paste sebelah dia. Kita sebelah sini lah. Terpulang lah, tak ada mana nak letak Saya letak sebelah sini satu lagi. Okay, so saya nak label. Satu saya akan labelkan sebagai reset. Set. Satu lagi label sebagai up. Lagi label sebagai down lah. Okay, panjang ni. And then dekat reset button kita sini. Yang ni reset ni, saya kata tadi saya tak reset kan. So kita kena letak input lah. Letak input dalam terminal mode ni, letak input. Kita rotate dia. Okay. Okay. Kita labelkan sebagai reset lah.
Dia reset kita huruf besar kan start kan. So kena sama lah. Kena sama, tak boleh. Ni reset ada huruf besar start, kena sama reset. Ataupun analog ni kita boleh pakai sebagai masukan juga pin analog pun boleh jadi digital. Okey. Tak semestinya analog saja. Analog pun boleh jadi digital So kita nak senang kita letak je sini. Okey. Highlight kan. Rotate. Ambil lah mana-mana awak nak. Contoh dalam kes ni saya ambil satu masuk ke A. Saya ambil lah A mana nak ambil. Ambil A7 lah. A7 lagi button masuk A6. Okay. A7 sebagai up. A6 sebagai down. Okay, selesai kita punya skirt. Okay. Alright. Boleh follow Saya harap boleh follow untuk kita punya Lita. Okay. So Lita ni nanti record ni ada insyaAllah. Nanti saya akan bagi record dia. Recording. Okay. So dah selesai. Kita punya Lita ni. Jangan lupa save. File save. Awak salah tekan. Hilang. Jangan lupa. And then jangan lupa juga kita print design. Klik print design. Okay. And then kita klik pada landscape lah. Okay. And then kita fit to page. Okay. Ni basic saya tunjukkan. Klik OK je. So dia akan tunjukkan kat mana lokasi. So kita save kita ni untuk tadi folder kita di TK Mekosi. Target LED. Okay. Lita. Okay. Kita Lita. Yang ni kita save je. Okay. So ini adalah kita punya circuit lah. Nampak? Ini saiz sebab kenapa dia tak muat? Sebab kita ambil saiz A4 lah. So nanti kalau awak punya projek tu besar, awak nak tekan pada SS-A3 pun lagi bagus lah. Boleh bagi banyak peranti boleh masukkan dalam satu pages lah. Ini sebab kita ambil A4 lah. Ni kita punya circuit. Okay, selesai. Okay, next seterusnya kita pergi ke coding Arduino kita. Okay, alright, boleh kita pergi ke Arduino kita. Kita buka Arduino kita. Okay, ni Arduino kita yang tadi ni. Yang tadi kita buat. Okay, awak boleh nanti kita copy saja. Nak copy pun boleh. Ataupun kita nak buat baru pun tak ada masalah lah. Kita buat barulah, senang. Okay, cuma ada beberapa part tu kita akan ambil lah. Kita klik file, new, kita klik new. Okay, so coding ni agak panjang agak panjang. Alright, so apa yang kita nak buat first kali, yang saya kata dekat atas kali ni kita buatlah dia punya cerita lah buatlah. Okay, diprogramkan boleh, buatlah. Diprogramkan boleh. Contoh. Dan tarikh 21/09/2021. Okay, contohnya lah. Okay. Kemudian kita cerita secara akan memaparkan nombor naik dan turun LED akan menyala mengikut paparan di segmen.
Okay. Okay. Sistem dikawal. Sistem dikawal oleh button. Contoh ni contoh Contoh kita punya apa yang berlaku dalam kita punya coding lah. Ni just comment saja, comment. Okay. Kemudian ingat kita punya device tadi, constant integer. Constant integer. Okay. Kita tadi pakai A. Okay. A kita namakan tadi kalau kita punya coding ni, A dekat pin nombor 22 sampai 28. Kita ingat tu lah 22. Kita kata 22. Okay. Sebelum kita pergi jauh pastikan sebab kita pakai Arduino Mega, so kita kena klik dekat tools, pilih board kita adalah board Arduino Mega pergi board, AVR board ni kita pergi board Arduino Mega Mega 2560 tadi kita pakai kan, 2560. Okay, kita klik dulu, nanti dia akan tukar kat sini Arduino Mega 560. Okay, so kita pakai inilah pin kita, ada 8 kan, ada 7 ada 7 kan semua tadi kan, so paste 7 kali. Okay, temporary kita paste 7 kali dulu. Okay, B 23 24, yang salah 6 27 28. C B E F D. Cik cepat sangat. Dan nak tengok yang atas kejap boleh? Yang atas komen dia. Yang atas komen Oh, saja. lepas tu constant. Okay. Ni komen saja. Okay. Yang ini A, B, C sampai G lah. Okay. Alright. Kemudian tadi kita ada LED kan. Awak pun boleh copy lagi. Ini awak mungkin boleh kata kat sini pin 7 segmen. Ini komen ini komen juga. Ini komen juga. Lepas tu bawah ni awak kata pin LED. Okay pula. LED tadi kita ada 9 kan. Awak nak copy semua ni pun boleh. Nak senang. Copy balik. Tapi tukar nama lah. Tadi LED kita start pada nombor apa tadi? Tengok balik. Kita start pada nombor 30 sampai 38. 30 sampai 38. Okay. So kita pergi. Pin daripada 30 sampai 38 lah. 1 4 5 9 7 3 8. Ini awak tukarlah nama. LED kan, LED 1 contohnya lah. LED 1, LED 2, sampai 9. Ada 9 LED. Ini basic basic kita kena declare semua sekali ranti yang kita ada. Ni kita ada 9 LED, 9 kita kena nyalakan. Dan satu lagi LED 30 sampai pin 38. Ini pin tu pulang berdawak jugalah. Nanti kalau buat coding sendiri kena pastikan awak kena tahulah nombor pin yang awak sambung tu. Okey, kemudian last sekali kita ada button lah. Okay. Button kita di constant integer up lah, nama dia up. Kita pergi letak dekat A7. Kena ingat constant integer down dekat A6. Okay, kenapa saya kata nombor ni jarang kita pakai analog kan, tapi ni disebabkan oleh
kita punya penyambungan tadi, data kita ni. Okey. Ni A7 dengan A6 tu sebab tu kenapa kita pakai macam ni. Okey. Alright. Okey. So seterusnya kita pergi balik kepada coding kita. Okey, dah selesai dah, kita dah declare semua kita nak pakai. Kita tadi kena declare pula dekat bawah setup. Apa ni? Sekejap ya. Okey. Okey, kemudian buat setup ni saya nak awak buat Awak cuba buat. Jangan harapkan saya je, cuba buat. Right. Awak cuba buat pin mode semua ni. Tadi semua kan A sampai berapa tadi kan? Kita ada A sampai G. Okey, ini semua output. Atau LED tadi sampai 9, semua output juga. So sama. Cuba buat. Cuba buat sendiri. Baik, Cik. Buat sendiri dulu Okey. Cuba. Saya mungkin akan buat cepat So awak kena lagi cepat lah. Okey, nak bagi saya senang, mungkin saya buat macam ni lah. Saya buat macam ni. Dia sebelah-sebelah pun tak ada masalah sebenarnya. Okey. Okey, so awak cuba buat dulu Saya ada urusan kejap, ada nak ambil barang kat bawah sekejap So sementara tu type semua. Pin mode semua sekali pastikan tak ada tertinggal. Untuk button je awak kena tukar kepada input. Itu saja Minta continue dulu Sekejap lagi saya
Okey, kita sambung balik Kita sambung balik. So tadi saya minta awak untuk set up semua ABC sampai habis semua ni. Okey. Saya boleh laju, so awak, saya pastikan saya nak awak semua boleh buat lah. A, B, C, D, E, F, G. Okey. Kemudian kita ada LED LED 1. So kita pun kena copy semua. Follow harap boleh faham apa yang saya maksudkan ni. Jangan risau bila awak buat coding ada error tu normal. So kita kena solve lah error tu. Kadang-kadang kita tak terlalu banyak coding, so error tu confirm memang akan berlaku. Cuma kita kena tahulah kat mana masalah yang menyebabkan error tu. Okay. Alright, so saya dah ada semua LED 9. Dan satu lagi kita ada button Tadi button kita up up dengan down kan. Up ni adalah input lah. Kita get input. Sebab dia adalah pin masukan. Up down sebagai input. Dan sebab kita ada pakai serial communication, kita kena pakailah serial.begin lah. Serial.begin 9000 adalah baud rate Baud rate dia ini nampak bila kita pakai amali, nanti kita nampaklah baud rate ni kita pakai kat mana lah. Okay, so settle. Pertama, okay, kita nak main dulu coding kita adalah untuk kita nak nyalakan LED dengan semua segmen lah. Okay, so apa yang kita nak buat dalam void loop kita ni adalah yang pertama, kita nak arahan kita apabila kita tekan button, kita buatlah if up sama macam LED kita yang kita buat hari tu. If digital read up, okay, kita tekan button up equal to 0. Okay, kita nak satu bacaan kira lah yang nama kira plus kira akan bertambah. Dan jika kira lebih besar daripada 9, maka kita suruh letak satu kali bracket, kira sama dengan 0. Okey. Kemudian kita letak arahan papar lah. Papar. Okey. Kemudian kita delay dalam 200 lah microsecond. Okey. So boleh follow sekarang ni if digital up, kita tekan button up, bacaan kira tu akan bertambah-tambah. Okey, sekarang kira kita tak declare. Kira tak tahu siapa, papa pun tak tahu siapa. So kita kena declare dekat atas sekali, dekat bawah sini kita kena declare lah. Integer kira asalnya adalah 0. Kita declare integer kira adalah 0. Maksudnya by default kira akan start pada nombor 0 lah. Okey. Kemudian kita pergi ke bawah sekali, kita copy je ni, tak ada masalah, kita copy je. Kita copy ni. Copy and then type else paste. Okay, tadi up kan, tukar pada down. Down 0, kira minus. Tolak. Dan jika kira lebih kecil daripada 0, maka kira akan jadi 9. Okay, dah kita papar dan delay. Okay, itu saja. Adin. Okay, alright. So selesai coding kita ni yang pertama ni.
Tapi sekarang ni papa ni kita tak declare siapa papa tu siapa. Okay. So that's why kita kena pergi dekat bawah sekali. Bawah sekali dalam kode kita, last sekali selepas curly bracket ni, kita namakan void papar lah. Papar. Okay. And then jangan lupa lah void papar. And then kita ada curly bracket dan apa? Dan ni lah. Kita letak coding dalam ni. Ini dah selesai. Okay. Kita boleh, sebelum kita type lebih panjang coding, kita boleh je compile dulu, tekan je verify. Klik verify, and kita save lah. Save kita punya file dekat mana? Dekat dalam desktop kita. Tadi kita letak nama Macosi DTK Integrate LED yang segment. Kita letak je nama. Integrate LED 7S PTT. Contohlah contoh saya buat nama macam tu. Save je. So dia akan compile, okay, dia akan check. So tak ada error lah. Tak ada error maksudnya okey lah, kita boleh pergi ke state, kita boleh selesaikan seterusnya lah. Dekat buat papar ni lah. Okay. Dekat buat papar ni apa kita nak? Okay. Yang ini nak bagi mudah awak nampak, kita akan pakai balik coding yang lama. Okay. Kita ada coding yang lama. Kita ada coding lama. Allah. Sekejap Kita akan ambil coding yang lama yang tadi sebelum ni kita ada number tu kan. Kita akan ambil coding tersebut lah. Kita akan ambil sebahagian coding-coding yang ni. Kita akan ambil yang number ni. Nombor 0, coding nombor 1 dan seterusnya. Kita ambil number ni. Yang ni nanti kita copy je. Sebab kita nak trace balik, take time lah. Okay. So kita balik kepada coding integration tadi. Okay. Yang pertama adalah kita nak buat if kira equal to 0. Jika kita buat coding, kalau kira sama 0, kita nak buat apa? Kita kena papan nombor 0 lah. So nak papan nombor 0, kita ambil copy coding tadi yang nombor 0. Copy yang bahagian yang digital write sahaja sampai G, itu saja. Yang delay tak payah. Okay, kita copy, kita paste. Okay, ni kira 0. Ni kira 0. Kemudian as if kira 1. As if kira equal to 1. Okay, 1 nak buat apa pula? Kita ambil yang tadi, yang coding kita yang tadi, yang nombor 1, papan nombor 1. Ambil je. Copy pada papan nombor 1 ni sampai ke sini. Copy je. Ctrl C, Ctrl V. Nak pergi cepat sikit kita nak bagi lebih panjang-panjang. Okay. Kemudian 3 pula. As if kira sama dengan 3. Okay, klik bracket sekali. Kita cari nombor 3. Sampai habis. Saya nak awak buat sampai habis. 3 nombor 2. 2 tak habis lagi, nombor 3 dah kan. Okay. Copy. Ni nombor 2 lah silap nombor 2. So kira 2 lah. Kira 2. Okay. Kita pergi lagi enter bawah. Sampai awak habis lah. As if kira sama dengan 3. Copy nombor 3. Okay, nombor 3. Senang aja coding ni. Coding ni memang macam mana pun kita akan kita memang akan kena copy paste macam mana pun. Kita akan copy paste sebab nanti pun awak akan buat benda sama apabila kita pergi ke awak cari coding pada internet contohnya, awak nak ambil macam mana coding tu, memang kita kena copy paste. Tapi kena tahulah part mana kita nak copy paste. So nombor 4, saya copy nombor 4. Okay, type sampai 9.
Okay, 5. Boleh follow tak yang lain-lain ni? Boleh follow? Harap boleh follow lah boleh faham apa yang saya masukkan ni. Tak dapat, nanti tanyalah macam mana. So ini saya nak suruh hantar 5. Sama je, semua sama je. As if, yang first dia ada if. Kemudian dia as if je sampai habis. Apa maksud 2 sama dengan tu? Maksudnya dia compare. Dia compare. Betul ke dia sama dengan, kalau betul sama dengan 6, dia papan nombor 6. Itu maksud dia lah. Saya terpaksa laju sikit sebab masa dah pukul 12. Takut nanti tak sempat. Okay. Kira 7. Okay, 7. Dan seterusnya 8. Dan seterusnya last kali lah 9. Kita akan buat step by step Step by step ni maksudnya kita pastikan dia boleh papar dulu nombor sampai 9, baru kita tambah LED dan lain-lain lah. Okay. Alright. Selesai coding kita. Okay. So, kita verify lah. Verify, saya nak kena cuba dulu. Okay, kita kena cuba. Setiap coding kita buat ni, kita kena test. Sama ada betul ke tak betul. Okay, kita copy. Sama tadi macam saya tunjukkan sebelum ni. Betul location. Okay, kita copy and then kita pergi dekat board kita, paste. Bagian file, paste je. Klik OK. Alright, kita run lah. Alright run. Tekan button up. Nampak 6, 7, 8, 9, 0. Button up. Okay, nampak tapi dia nampak dia macam laju sangat kan. Laju sangat, kita kena modify lah. So maksudnya yang first stage kita ni jadilah coding kita. Alright, so sekarang kita nak modify sikit coding kita. Okay, harap boleh follow sampai number-number ni. Okay, boleh semua Yang senyap je saya tak tahu Saya boleh lambat sikit cik. Boleh sikit. Tak apa. Lambat tak apa, yang penting faham. Okay. So macam tadi saya punya tu macam laju sangat number kan. Awak tukar je delay ni. Letaklah 300. Macam gitulah Tukar dia punya ni. Dia terlalu laju. Ya? Saya ada masalah cik. Apa masalah dia Daniel? Anaki. Saya nak compilekan kod tu, dia tak boleh tau. Dia jadi macam, dia bukan salah. Dia nak masukkan dalam dalam storage tu, dia kata tak boleh. Sekejap, saya share screen. Saya rasa sebab awak tak pilih Adreno Mega tu. Boleh share screen tak apa? Share screen tengok. Macam mana? Tapi ini bukan yang kod ni yang cik buat sekarang ni. Saya try buat yang 7 segment yang first tu. Okay. Kan? Saya nak try buat. Saya buat, dia tak salah tapi dia tak boleh nak ni. Dia compile sikit.
Ha, Okey, Sekejap, apa ada sikit. Awak tak jumpa file yang saya kata hex ni? ha, dia tak ni. Dia tak keluar benda ni. Dia tak keluar Ha, hex. Okey, tak keluar benda ni. Awak kena tekan kat file, tekan dekat okey. preferences. Okey, kena tick dua ni. Show verbose output during compilation and upload. Kena tick dua-dua. Kena tick Oh, dua-dua pergi ni. kat nanti. Pergi kat Pergi, file. pergi kat file, preferences. Okey. Oh, sekejap saya try buat. Kat file, preferences, and then ada dua benda ni, awak kena tick. Oh, padahal dia tak ni. Sekejap, Okey. saya try buat Itu je. Okey. So untuk yang lain, bawah ni. bawa ada kan? Okey. So boleh Sekejap. Ya. Sama juga Aziz. Dia tak ni. Awak klik, tick, awak tu verify, awak cari. Dia pun panjang kan? Yang benda tu panjang, kena cari. Boleh? Sekejap Okay, mana-mana yang lain-lain tu yang dah buat tu, teruskan dulu. And then nanti saya nak tambah Saya nak tambah sikit dekat kita punya ni lah. Mungkin awak nak buat apa? Macam something lah kita nak start. Macam mana nak start pun tak ada masalah. Nanti kita boleh edit lagi. Coding kita boleh tambah-tambah lagi. Tadi kita LED tu tak nyala kan? Okey, kita tambah je nanti. Contohnya dekat kosong. Tak payahlah, LED tak ada lah. So coding kita ni boleh panjang lagi sebenarnya. Sangat panjang lah. So contohnya awak tambahlah sini. Satu lagi untuk LED punya part. Untuk kira kosong ni awak tambahlah. Digital panjang Alright. LED 1. Low. Kosong kan? Low. Okay. Copy. Buat terus sampai semua LED lah. Panjang lah. Coding ni memang sangat panjang. Okay. Tapi satu-satu lah. Awak ada 5. Contohnya kan, panjang sangat lah. Tepikan pun tak apa. 6, 7, 8, 9 contohnya lah. 1, 2. Ini contoh. 3, 4, 6, 8. Contoh. Nak bagi apa? Awak nampak lah 3, 5, 7, 9. Okay. Saya banyak ke tepi, tak ada masalah sebenarnya. Coding ni nak banyak ke tepi sebelah sini pun tak apa, tak ada masalah. Okay. So untuk kosong, semua low. Contohnya semua low kan. Lepas tu awak boleh tambah kat sini. Awak tambah dekat bawah ada ni, awak type lah. Serial.print. Okay. .print ln. Buat something, muka kata. Apa nombor kosong. Contohnya. Itu penutup kata. And then di bracket. Semicolon. Ni first. Tu copy je lah. Kita nak siap dah ni. Copy je. Copy. Nombor 1. Bawah sekali nombor 1. Paste. Nombor 1, LED 1 je yang high. Papa nombor 1. Atau dukit nombor 2. Sama. Paste yang tadi awak copy. 1 dengan 2 high. Besar High. Nombor 2. Okay. Nombor 3. Sama. Kan. Kalau malas nak ni, kita copy je. Silap. Okay, nombor 3. Copy je lah ni, senang.
Copy nombor 3 punya, paste kat nombor 4. Nombor 4, LED 4 pula high. Apa nombor 4? Copy nombor 4, letak kat nombor 5. Okay, 5 pula. So 5 LED nyala lah. Okay, high. Nombor tukar 5. Okay, copy. Kat nombor 6 pula. Yang salah letak sudah lah. Nombor 6. Okay, tukar nombor 6. Dan seterusnya sampai nombor 9 lah kita buat. Dia panjang memang saya saja buat coding ni yang panjang. Tapi saya nak awak faham lah. Kalau kita pakai coding yang pendek, tapi tak tahu bagaimana punca dia, so susah lah. Okay. Okay. Dan last kali, selesai saya punya coding selesai. Okay. Kalau tak ikut, awak kena check lah coding awak. Mana yang tak ikut dia punya function tu, check dia coding. Okay, selesai dah saya punya coding. Kita verify, kita check. Okay. Coding saya. Saya buka dekat saya punya screen satu lagi lah. Saya nak test. Okay. Okay. Tak lakukan jadi lah. Awak nampak kat saya punya screen tu, dia jadi nombor tu. Okay. So, selesai lah kita punya ni hasil kita lah. Ni hasil kita. Nampak nombor 1. Tekan lah. Up. Down. Nampak LED tu menyala, ikut bilangan berapa. Kita tekan. Okay. Dan lagi betul reset. Reset lah, terpadam semua. Okay. Boleh je reset awak nak starting on je, keluar nombor kosong pun boleh. Tak ada masalah. Ya? Yeah? Ada apa Hafiz? Boleh ya? Oh. Okay, ada soalan boleh tanya Saya tak tahu ada masalah kat mana. So ini adalah coding kita. Okay. Ini coding kita. Sebenarnya coding kita ni kita boleh bawa ke tepi Saya cuba dulu boleh bawa ke tepi tak? Saya cuba dulu Kalau boleh kita akan gunakan kaedah macam tu lah. Taklah panjang sangat awak nak panjang ke bawah. Kita panjangkan ke tepi je. Ya betul Hafiz Maksudnya kita tekan button, satu button, satu lampu nyala. Tekan 2 kali nyala. Kalau up dia lampu tu akan menyala satu persatu lah. Ikut bilangan number tu. Kalau number tu keluar 5, maksudnya ada 5 LED menyala. Macam tu lah maksud dia. Okey. Contohnya buat papan ni panjang sangat kan. Saya X kita buang. Kiranya kalau tekan button down dia pandang lah. Ya, betul. Button down dia padam lah satu persatu. Okey. Okay. Ini saya guna kaedah lain. Okay, saya panjangkan ke tepi. Coding kita panjang ke tepi. Kita buat new tab, saya cuba dulu. Sebab kalau real punya coding dia jadi. Okay, yang sebenarnya selalunya akan jadi. Okay. Kalau yang ini saya tak pasti. Boleh juga maksudnya boleh panjang ke tepi. Next kita boleh buat coding kita panjang ke tepi lah. Maksudnya sekarang ni kalau awak tengok saya buat tab ini coding asal kita. Coding asal kita kat sini je.
Start daripada kita declare ni, semua ni declare, and then bila kita arahkan dia akan cari papa tu kat mana, papa tu akan pergi ke tab sebelah dia. Ni coding papa tu lah. So maksudnya tak panjang sangat ke bawah lah, dia akan panjang ke tepi lah. So kalau ada variable lain, letak dia ke tepi. Variable ke tepi ni. Okay, alright. So itu nanti saya tunjuk kemudian lah detail berkaitan dengan itu. So pastikan awak jadi yang ini dulu. Okay, alright. Alright. And then dah selesai, jangan lupa lah kita print lah. File print je lah. File print. Jangan lupa. Awak nak file tulisan besar ke, standard tulisan pun okey. Saya tukar standard tulisan, saya 12 contohnya. Okay. Saya print lah contoh. File. Print. Okay. Contoh. Integrate, kita integrate. Contoh ni coding saya. Okey. Ni part satu je. Dia tak pernah ke bawah kan. So sebab saya buat tab coding saya buat tab tepi. Bila buat tab ke tepi, kita boleh je file print, tak ada masalah. Print. Kita buat 2. So ini adalah buat papar saya lah. Coding saya. Okay, ni coding ada dua sheet berbeza lah saya buat. Okay. Alright. So saya besarkan balik. Okay. Selesai. Ada apa-apa soalan boleh ni boleh view balik coding ni. Okay. Untuk awak tengok coding. So awak boleh follow step by step macam mana nak print dia, nak save as dia. Okay. So nanti saya bagi macam ni lah tajuk dia macam ni kan. So kita nampak lah, and then awak ceritalah kan. Contohnya tadi saya kata untuk tugasan untuk hantar esok saya dah bagi. Okay. Asal sempat kot sebab Lita saya dah bagi. Coding pun sama, awak buat sama-sama. Jadi point nak kena hantar esok ke 3-3 liter ni? Ya, 3-3 liter ni. Boleh 3-3 liter ni sebab dia benda yang awak buat sama sekali dengan saya, sama-sama buat. So awak just kena tambah muka depan, ada tulis penerangan sikit, dan juga ceritalah penerangan software Proteus tu apa, software Arduino tu apa. Ya? 3 liter ni dalam satu report kan? Ya betul, 3 liter ni satu report je. Bukan 3 report satu report je, tapi lampiran je. Ni Tajuk hanya dia apa? Tajuk report dia apa? tajuk tu adalah saya ada letak tajuk situ, iaitu integrasi Lita. Saya ada tulis kat situ penggunaan Ada dekat hujung apa tu, classroom Arif. dalam classroom, saya ada letak dalam classroom tu. Saya tak ingat apa tadi saya letak laporan penggunaan perisian Proteus. Ataupun tajuk nanti saya edit pun tak apa. Saya boleh je nak edit lagi saya punya tajuk tu. Saya letak tajuk tajuk tu adalah integrasi Lita perisian Proteus dan juga Arduino.
So ada persoalan nak tanya? Boleh cuba tajuk saya dah letak dalam classroom tu, nanti awak just tengok je lah tajuk dia apa. Objektif tu adalah objektif 3 litar tu lah. Okay, 3 litar tu. Pertama adalah tahu awak create lah sendiri objektif awak tu. Apa tujuan dia, tahu guna software Proteus, tahu guna software Arduino, tahu integratekan. Itu cukup lah. Okay, so ada soalan lain nak tanya? Sebelum saya tamatkan kelas kita pada tengah hari ini. Okay, dan saya bagi masa sikit untuk awak ni. Sempat tak? Boleh tak? Siap esok? Boleh Boleh je. Boleh InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Okay, terima kasih. So, kalau tak ada apa-apa persoalan, okay, sampai di sini saja kelas kita. Nanti saya akan share link untuk untuk awak punya ni coding ni, untuk kelas kita hari ni saya akan share. Saya buat 2 bahagian tadi kan. Bahagian pertama, litar pertama tadi dah ada, link tu dah ada insya-Allah. So nanti saya akan share dalam awak punya group lah, WhatsApp. Okay? Kalau tak boleh nak link tu, saya akan gunakan YouTube ke medium lain Okay, itu saja dari saya. Terima kasih semua. Selamat Cik. Okay, assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Cik.